Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai semua orang tahu. Petang ini kita nak cerita tentang kemenangan besar Anwar Ibrahim yang terkini. Ini amat-amat kita ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Anwar Ibrahim atas kehebatan ini. Ulasannya adalah Anwar Ibrahim ini masih aset kepada PKR ataupun liability. Kerana ramai orang yang mengatakan sudah tiba masanya untuk Anwar berundur. Ada yang mengatakan Anwar sudah tidak relevan, ada yang mengatakan Anwar ini sudah tua, Anwar sudah tidak punya aura, Anwar sudah macam-macam lah. Mereka kata Anwar tak boleh memberikan kemenangan lagi, dan yang paling teruk lagi, Anwar dituduh sebagai menipu semata-mata mau menjadi Perdana Menteri, dan ada yang mengatakan Anwar hanya Perdana Menteri tepi. Tapi baru-baru ini telah terbukti bahawa Anwar tidak pernah berbohong tentang sokongan yang dia peroleh untuk menjadi Perdana Menteri apabila telah didedahkan sendiri bukan oleh Anwar Ibrahim tetapi lawan dan musuh politik Anwar Ibrahim sendiri. Mereka lah yang memecahkan sendiri penipuan, pembohongan itu dan telah memenangkan pula Anwar. Tapi hari ini yang kita nak ulas adalah Anwar Ibrahim itu aset kepada PKR ataupun liability, beban kepada PKR. Mari kita cerita tentang ini. Saya ingin mengupas persoalan ini sempena Kongres PKR yang baru bermula hari ini, yaitu Jumaat 15 Julai. Anwar Ibrahim gagal menjadi Perdana Menteri, tapi itu bukan bermakna Anwar Ibrahim adalah liability kepada perjuangan PKR untuk menjadi kerajaan. Sebaliknya, pada pendapat saya setuju bahawa Anwar Ibrahim adalah aset besar kepada perjuangan reformasi, sesuatu yang besar, lebih besar daripada sekadar menjadi Perdana Menteri dan kerajaan. Kenapa Anwar yang memulakan gerakan reformasi? Sejak tahun 1998 masih gagal menjadi Perdana Menteri. Ini jawapannya. Aku nak kongsi pada kamu. Sebelum itu tinggalkan komen kamu dan jangan lupa ikuti terus pendedahan ini, kupasan dan ulasan ini supaya semua orang tahu, dan paling penting share video ini supaya semua orang tahu mengapa Anwar masih gagal menjadi Perdana Menteri walaupun berjuang sejak 1998. Ini memang panas. Kau pasti akan suka. Musuh utama Anwar dalam politik ialah golongan elit berkuasa di Malaysia dari dulu hingga kini. Elit yang menguasai ekonomi dan politik Malaysia sejak merdeka pada tahun 1957 tidak akan membenarkan orang seperti Anwar menjadi Perdana Menteri. Kenapa? Mengapa? Ini jawapan dia. Golongan ini yang terbina dari zaman Kerajaan Perikatan diikuti dengan Barisan Nasional selama lebih 60 tahun. Membina kekayaan peribadi dan keluarga masing-masing hasil dari dasar kapitalis kroni. Golongan ini bimbang dengan dasar-dasar ekonomi Anwar yang lebih memihak kepada kepentingan hidup rakyat jelata. Golongan elit tidak suka pada mana-mana pihak yang melancarkan perang terhadap rasuah. Anwar pula menjadikan usaha membenteras rasuah sebagai agenda utama perjuangannya. Siapakah di parlimen pada tahun 2013 yang mula-mula sekali mendedahkan skandal 1MDB? Ramai menyangka itu adalah Tun Mahathir Mohamad. Tetapi sebenarnya jawapan yang tepat adalah Anwar Ibrahim. Beliaulah orang pertama yang mula-mula bercakap dan mendedahkan skandal 1MDB. Orang itu adalah Anwar Ibrahim. 2 tahun kemudian, beliau dihumban ke penjara Sungai Buloh. Itulah harga yang Anwar terpaksa bayar kerana mendedahkan skandal rasuah. Seperti diktator robot Mugabe di Zimbabwe, begitulah kerajaan BN yang dikuasai oleh elit berkuasa menggunakan fitnah
untuk memenjarakan Anwar, musuh politiknya. Selepas bebas dan kembali menjadi ketua pembangkang, apa antara isu rasuah yang Anwar suarakan? Beliau menuntut skandal keuangan yang didedahkan oleh kartel, didedahkan oleh kertas Pandora supaya dibahaskan di parlemen. Hal-hal seperti ini amat tidak disukai oleh golongan elit berkuasa. Sebenarnya, untuk berlaku adil kepada sejarah politik Malaysia, perjuangan reformasi yang ingin dibawa oleh Anwar telah dimulakan sejak tahun 1950-an dan 1960-an lagi oleh tokoh-tokoh politik terdahulu. Artinya, gerakan reformasi tidak bermula hanya pada zaman Anwar Ibrahim memimpinnya selepas beliau dipecat dari jawatan Timbalan Perdana Menteri pada bulan September 1998. Sebagai contoh, Aziz Ishak, Menteri Pertanian bawah Tunku Abdul Rahman, memulakan reformasi dengan bidang pengeluaran. Dalam bidang pengeluaran padi dengan memecahkan monopoli pembekalan baja pertanian. Dia terkenal dengan cadangan radikalnya untuk kerajaan membina kilang baja sendiri. Golongan elit berkuasa ketika itu marah dan bertindak. Tunku tunduk kepada mereka dan memecat Aziz sebagai menteri. Aziz kemudiannya ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dan dipenjarakan di kem tahanan. Anwar tahu, tapi dia degil. Anwar tahu sejarah itu semua, tetapi dia degil. Anwar masih hendak merombak tata kelola institusi-institusi penting kerajaan seperti Perkhidmatan Awam, SPRM, SPR, dan PDRM. Ini yang Anwar tegaskan berulang-ulang kali. Anwar begitu gairah dengan perjuangannya untuk membina tata kelola yang baik bagi institusi-institusi penting yang dianggapnya sebagai tiang seri kerajaan. Boleh bayangkan, adakah golongan elit berkuasa akan membenarkan Anwar dengan agenda reformasinya itu berjaya? Jawapannya mudah. Jawapannya tentu sekali tidak. Golongan elit berkuasa inilah yang berada di balik tabir. Balik tabir melakukan segala macam intrik dan helah supaya Perdana Menteri ke-7 tidak menunaikan perjanjian untuk turun jawatan Perdana Menteri selepas 2 tahun berkuasa di zaman Pakatan Harapan yang lalu. Mungkir janji Dr. Mahathir Mohamad itu bukan kebetulan. Ia adalah rancangan dalam Grand Design untuk menggagalkan Anwar menggantikan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Pemimpin-pemimpin terdahulu seperti Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ahmad Bustamam, Dr. Ishak Haji Muhammad Paksako pada 1950-an dan 60-an pernah membawa agenda perubahan ekonomi dan politik. Istilahnya tidak dipanggil reformasi, tetapi maksudnya sama, yaitu membawa perubahan yang lebih adil, lebih demokratik kepada rakyat. Golongan elit berkuasa ketika itu senang saja menekan pemimpin-pemimpin tersebut dengan melabel perjuangan mereka sebagai radikal. 3 pemimpin tersebut semuanya dipenjarakan bertahun-tahun di kem tahanan di bawah ISA. Tetapi golongan elit berkuasa sekarang pening kepala dengan Anwar, sebab Anwar tidak radikal perjuangannya. Anwar 16 tahun jadi sebahagian establishment UMNO dan BN sebagai menteri. Dari pengalamannya dalam kerajaan dahulu, Anwar tahu betul buruknya amalan kapitalis kroni, nepotisme, dan rasuah. Politik Anwar yang sederhana, tidak radikal, mudah difahami dan diterima oleh rakyat pelbagai kaum, termasuk golongan perniagaan tulen, bukan kroni. Ini yang menakutkan elit berkuasa. Pemimpin-pemimpin kiri terdahulu daripada pelbagai kaum seperti Kasim Ahmad, Dr. Tan Cheh Kon, Dr. M.K. Rajkumar,
Profesor Syed Hussein Ali, Profesor Madya Dr. Sanusi Osman, Karam Singh, Tajuddin Kahar, Abdul Razak Ahmad, Rustam Esani, Mohidin Kader, Sisi Yong, Profesor Abdul Halim Ali, dan Syed Hamid Ali lebih lantang. Perjuangan politik dan ekonomi mereka untuk membawa perubahan di Malaysia lebih tegas. Masa itu, pada tahun 70-an, istilah reformasi belum lagi jadi istilah bagi perubahan, tetapi maksudnya sama dengan tujuan reformasi yang Anwar perjuangkan. Tetapi golongan elit berkuasa tidak bimbang dengan tokoh-tokoh politik yang disebut tadi, yang kebanyakannya datang dari Parti Malaya dan Parti Buruh Malaya yang membentuk Front Sosialis Malaya. Bagi kerajaan berkuasa pada waktu itu dan golongan elit di belakang, mereka melemahkan pemimpin-pemimpin kiri tersebut dengan mengatakan agenda kiri dan sosialis yang mereka tidak sesuai bagi Malaya. Tidak cukup dengan propaganda itu, kebanyakan nama di atas berakhir dalam penjara bawah ISA sama ada di kem Batu Gajah dan Kamunting, kedua-duanya di Perak. Bukan kiri, bukan sosialis. Tetapi Anwar tidak radikal, tidak berideologi kiri, bukan seorang sosialis. Anwar bekas timbalan Presiden UMNO, sebuah parti Melayu yang eksklusif sifatnya. Anwar bekas timbalan Perdana Menteri dan pada satu ketika pernah menjadi pemangku Perdana Menteri yang biasa menghadiri jamuan Perdana Menteri, Presiden dan Raja-Raja dari banyak negara sahabat di seluruh dunia. Imej Anwar ini yang senang dan dekat di hati rakyat biasa, tetapi amat membimbangkan golongan elit berkuasa, yang antara mereka ini ialah mahajutawan bilioner, bekas Menteri Keuangan, ketua-ketua korporat gergasi, dan bekas ketua-ketua GLC dan GLIC. Dari mulut mereka inilah, secara langsung atau melalui agen-agen mereka yang sedar atau tidak sedar, pada akhir-akhir ini, apabila pilihan raya umum semakin dekat, dihamburkan perkataan-perkataan propaganda seperti Anwar perlu berundur, Anwar tidak relevan lagi, Anwar adalah liability kepada partinya sendiri. Justru itu, kepada anggota PKR yang sedang berkongres, janganlah terpedaya dengan propaganda dan kempen jahat golongan elit berkuasa yang cuba melemahkan Anwar. 3 kali Anwar telah disumbat ke penjara, tahun 1974, 1998, dan 2015. Berjumlah 11 tahun kesemuanya. Golongan elit berkuasa telah gagal mematikan iltizam Anwar untuk melakukan reformasi di negara kita ini. Pada tahun ini atau pada tahun hadapan 2023, pilihan raya umum ke-15 akan diadakan. Anwar sebagai Presiden PKR, pengurusi PH, dan Ketua Pembangkang akan mengetuai usaha untuk mendapatkan semula mandat rakyat melalui peti undi bagi membentuk pemerintahan baru yang memberikan harapan kepada rakyat dan Malaysia. Selamat berkongres dan selamat perjuangan. Ulasan ini diubah suai daripada ulasan asal Hasan Abdul Karim, anggota Parlimen Pasir Gudang. Petik dari Malaysia Kini, tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia Kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan share video ini untuk semua. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.